Malaysia. Okey, itu dia warna-warni Deepavali. Selalunya warna-warni ni kalau kita tengok dengan 576 megapiksel di mata kita lagi cantik berbanding dekat TV. Jadi pastinya warna-warni ni kalau kita nak sama-sama saksikan dengan lebih seronok, orang kata, kita sama-sama lah hadirkan ke kawasan-kawasan yang di mana sambutan Deepavali ini kita dapat rasakan dengan hiasan-hiasannya, itu memang seronok. Rakan-rakan yang rasa nak hantar Morocco kepada kami berdua boleh juga. Silakan. Baik, kita beralih kepada Anugerah Inovasi Negara AIN 2017. Sebenarnya anugerah ini sudah berlangsung pertama kalinya pada tahun 2006. Setiap tahun diadakan. Apakah penceritaan pengisiannya untuk tahun ini? Sebab kami berdua sudah pun terlepas. Malam ini malam anugerahnya. Aduh, tahun depanlah kita masuk tahun ini. Kita bersama dengan Tuan Suhaimi Hamzah, Setiausaha Bahagian Perkhidmatan Pembangunan dan Pembudayaan, Sains, Teknologi dan Inovasi. Betul Tuan Suhaimi, untuk AIN 2017 malam ini malam ini kita akan berlangsung malam anugerahnya lah. Malam anugerah. Dia akan berlangsung pada dikira sebagai malam penutup untuk kita ada Expo. Expo Inovasi Kreatif Ekonomi 2017 yang berlangsung di Taman Teknologi Malaysia ataupun Teknologi Park Malaysia. Telah dirasmikan oleh Timbalan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri pada 12 hari bulan hari itu, pada 12 Oktober, dan malam ini merupakan malam penutup dan juga nak kira sebagai kemuncak kepada Expo kita. Kita adakan Anugerah Inovasi Negara. Baik, Tuan Suhaimi, apa sebenarnya tujuan utama AIN 2017 ni? AIN sebenarnya kita mengadakan setiap tahun seperti mana yang dimaklumkan oleh Tuan tadi. Kita ada sejak 2006 lagi. Kita nak menengahkan inovasi dan kreativiti yang ada di rakyat Malaysia. Anak-anak Malaysia yang muda-muda jadi sekolah, peringkat akar umbi, untuk mengenalkan idea dia, inovasi, kreativiti, ciptaan. Dan kita mengiktirafkan reka cipta yang dihasilkan oleh anak-anak Malaysia ini. Hashtagnya yang dikenalkan merakyatkan inovasi. Dan ini usaha untuk membudayakan inovasi. Ada 6 kategori untuk tahun ini. 6 kategori. Kita telah menambahkan 2 lagi kategori pada tahun ini. Kita ada kategori produk. Kita ada kategori perkhidmatan, kita ada kategori sekolah, untuk sekolah-sekolah, dan kita ada kategori akar umbi, dan kita ada, pada tahun ini kita perkenalkan 2 lagi kategori, media cetak dan juga media elektronik. Dan untuk dimakluman, RTM banyak menyertai, banyak pernyataan yang kita terima daripada RTM. Okey, kalau kita pada ni berat. Okey, ini pialanya yang bakal dirangkul oleh pemenang malam ini. Okey, insya-Allah Ivan mungkin RTM bakal bawa pulang piala ni yang berat ni. Katanya ada banyak menghantar untuk kategori ini antara setakat ini inovasi yang diberikan, yang disertai oleh setiap kategori ini. Apakah perbezaan yang dapat dilihat setiap tahun? Inovasi, jenis-jenis inovasi yang dibawa oleh mereka ini, peserta. Kalau kita kira macam contohnya kategori akar umbi, selalunya inovasi dia agak mudah. Untuk menyelesaikan masalah di peringkat akar umbi. Memang senang. Dia contohnya kalau saya ambil dia menghasilkan contohnya ini cermin mata. Dia menghasilkan inovasi untuk wiper. Untuk cermin mata. Untuk cermin mata. Tak perlu menggunakan tisu ataupun kain untuk mengelapkan. Itu salah satunya. Dan juga di peringkat sekolah. Dia menghasilkan rostrum pintar. Macamnya rostrum tu dia punya mikrofon, dia boleh adjust bergantung pada ketinggian yang nak menyampaikan ucapan ataupun menyampaikan. Dan juga hadiah juga di samping piala, kita juga menyediakan hadiah sampingan. Contohnya untuk kategori produk, kita hadiah RM50,000 untuk pemenang. Wang tunai. Dan juga untuk kategori perkhidmatan, RM50,000 wang tunai. Dan untuk 4 kategori lain, RM10,000 masing-masing. Bercakap berkenaan hadiah ni yang menarik perhatian orang ramai ini. Syarat-syarat penyertaannya sekiranya mereka di luar sana yang berminat untuk menyertai program AI ni. Contohnya orang sebelah ni nak masuk. Tahun ni dah tutup dah. Pemenangnya akan diumumkan. Akan diumumkan malam ni.
Biasanya kita akan membuka penyertaan pada bulan April pada setiap tahun dan kategorinya dia boleh menyertai sama ada di peringkat kalau rakyat Malaysia, peringkat produk, peringkat perkhidmatan atau peringkat akar umbi. Dan kalau untuk media-media, dia boleh menyertai dalam media cetak, media elektronik. Tahun ini menerima 593 ciptaan. Dan yang terbanyak idea. kita mendapat penyertaan daripada sekolah. Hampir 191 hampir penyertaan. 200 ciptaan. Yang itu sesuatu perkembangan yang bagus kerana dalam kalangan sekolah itu pelajar-pelajar budaya inovasi ini semakin berkembang. Bukan saja di peringkat Semenanjung Malaysia, juga kita buka untuk Sabah dan Sarawak. Kita mendapat permohonan juga daripada Sabah dan Sarawak penyertaan. Dan daripada 6 kategori ini kita akan tapis menjadi 10 finalis bagi setiap kategori. Contohnya, tapi untuk media cetak dan media elektronik, kesemuanya kita jadikan finalis. Tapi pemenang untuk setiap kategori hanyalah satu. Hanya satu. Dan ciptaan itu perlulah dipastikan juga keasliannya, keturunannya, tidak boleh niru ataupun ciplak. Kerana salah satu daripada kriteria yang kita ada ialah dari segi harta inteleknya. Sama ada dia boleh dipatenkan, boleh di trademark dan sebagainya. Itu menunjukkan bahawa keaslian dan ketulinan. Dan juga produk-produk atau perkhidmatan ataupun daripada sekolah kaum umbi, kita akan bangunkan lagi, kita akan majukan lagi ke peringkat yang lebih tinggi hingga ke peringkat perkomersialan. Maknanya kita ada platform satu lagi di bawah MOSTI. Kita ada MCY, iaitu Malaysian Commercialization Year. Kita menggunakan platform itu untuk mengkomersialkan pemenang-pemenang produk setiap kategori. Itu yang menarik. Mungkin sudah ada contoh produk-produk yang kita tahu sudah pun berjaya dikomersialkan. Hasil daripada pemenang AIN untuk tahun-tahun sebelum ni. Macam contoh yang saya bagi tadi, Restoran Pintar ataupun kita panggil Rospin telah dikomersialkan, tapi di peringkat Malaysia saja. Belum dipasarkan di luar. Dan juga kita ada produk akar umbi Tuhau, itu produk di Sabah. Dia bentuknya pokoknya macam serai, tapi boleh dibuat serunding dan telah dipasarkan di Brunei, Indonesia dan juga di seluruh Malaysia. Dan telah menjanakan pendapatan untuk pengusaha. Seorang suri rumah tangga daripada Sabah, Ranau Sabah, telah menjana pendapatan hampir 3 juta. Kalau kita lihat sesuatu inovasi yang sangat kreatif sebenarnya. Bagaimana dari sudut penyelidikan daripada bahagian kementerian sendiri untuk memastikan agar inovasi-inovasi yang lahir daripada peserta setiap kategori ini sentiasa bercambah dengan baik? Kita di samping itu, kita juga menyediakan insentif. Di mana contohnya di MOSTI sendiri, di kementerian sendiri, kita ada dana inovasi. Dana inovasi ini kita ada 2 jenis dana, iaitu kita panggil Enterprise Innofund dan juga Community Innofund. Enterprise Innofund ini ialah untuk kita bagikan kepada syarikat-syarikat kecil dan juga individu-individu. Contohnya kalau saudara yang nak mencipta satu inovasi, boleh memohon dana kita. Mereka betul mereka kan cermin mata yang berlainan, yang lebihlah berinovasi, boleh memohon dan maksimum kontennya dah 50,000 bagi setiap projek yang hendak dipohon. Sesuatu bantuan yang kita pasti ingin berikan kepada mereka yang sebenarnya mempunyai inovasi tetapi tidak tahu di mana salurannya. Inilah antara saluran mereka boleh pergi untuk salurkan inovasi mereka dan juga kreativiti mereka untuk ke peringkat yang lebih tinggi. Okey Tuan, baik, terima kasih kerana berkongsi dengan kita sikit sebanyak berkenaan dengan AIN 2017 ini. Kita ucapkan selamat maju jaya untuk program AIN yang seterusnya. Saya sempat belik finalis dan juga produk-produk yang dicipta yang mungkin akan memenangi anugerah AIN malam ini. Antaranya ini Sahala stesen wuduk yang dicipta khas untuk golongan OKU mengambil air sembahyang untuk sebelum solat. Ini cukup menarik untuk
mereka yang menggunakan kerusi roda dan juga banyak lagi produk dan perkhidmatan yang disenaraikan di sini yang diberikan penerangannya. Wah, itulah inovasi dan pentingnya idea ciptaan dan inovasi itu untuk manfaatkan kita. Kalau kita